Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda hak berkaitan dengan reaksi muka, ketawa, menangis, apa lagi, menguap, berdehem, berasing ke, semua ni ada pada Nabi belaka. Cuma ulama sepakat hak tadi hak nak sebut menguap. Menguap tu Nabi tak ada, sebab ada satu hadis Nabi kata at-tasa'ub minasyaitan, perbuatan menguap tu sebahagian daripada perbuatan syaitan. Maknanya Nabi tak ada hak tu menguap, so Nabi tak ada dipanggil dalam bab khasaisun nubuwah, bab keistimewaan Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Saya kasih sedang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan berada dalam masjid pada malam ini. Insya-Allah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah, bab yang ke-35 berkaitan dengan cara Rasulullah SAW ketawa. Bab ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ni kita nak tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Adakah Nabi ketawa sampai terbahak-bahak? Adakah Nabi ketawa sekadar nampak gigi saja ke? Secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa nampak gigi. Nampak gigi depan dia. Tapi kadang-kadang ada ketikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai boleh nampak gigi geraham dia. Bermakna kalau orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi ketawa Nabi tutup mulut tu tak tepat lah. Sebab ada riwayat cerita, antaranya riwayat Aisyah kata nampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kata ketawa tak bunyi suara, tak jadi ketawa. Cuma tidaklah ketawa bunyi suara yang terbahak-bahak. Kita kata macam kita tengok Raja Lawak, siapa suka kelekah ada. Raja Lawak tu pun kalau kita tengok tak apa comel sebenarnya. Dari segi kita kecek dari segi agama kita lah. Bukan kata tak comel benar, ada bahagian-bahagian yang mana kita ketawa, kita suka, tapi bahan yang kita ketawa tu lucuh, bahan yang kita ketawa tu menghina orang. Itu masalah dia. Pada konten yang menyebabkan kita ketawa tu kena jaga-jaga juga. Kadang-kadang mengaibkan orang, kita duk gelak. Itu jangan. Waktu Nabi SAW ada masa Nabi gelak, ada masa Nabi buat masai muka pada. Tengok pada kondisi. Jadi ketawa ni perbuatan semula jadi manusia. Kalau kita kata Nabi tak ketawa, maknanya Nabi robot lah. Benda hak berkaitan dengan reaksi muka, ketawa, menangis, apa lagi, menguap, berdehem, berasing ke, semua ni ada pada Nabi belaka. Cuma ulama sepakat hak tadi hak nak sebut menguap. Menguap tu Nabi tak ada, sebab ada satu hadis Nabi kata at-tasa'ub minasyaitan, perbuatan menguap tu sebahagian daripada perbuatan syaitan. Maknanya Nabi tak ada hak tu menguap, so Nabi tak ada dipanggil dalam bab khasaisun nubuwah, bab keistimewaan Nabi. Ada pun berdehem, Nabi berdehem. Nabi bersih. Kan ada semaya di satu masjid Zuhur dalam 2 minggu, 3 minggu lepas, tak apa segar. Kita demam semua, tapi kena pergi ambil anak sekolah masa tu Zuhur, sehinggalah semaya satu masjid. Jadi bila semaya tu Zuhur tu tak imam pun
get apa ni, bila pun qomat tak imam pun get ready, dia pun pusing belakang, dia kata pastikan soft dalam keadaan lurus. Kita puas hatilah, tak apalah, biasa. Dan jangan ada sesiapa yang berdaham. Siapa semaya berdaham, maka sia-sia semaya dia. Kalau tu anak bunyi sekok-tekok berasa ada anak, muka kita dia main anak tahiyat tu, lepas tu dia pun Allahu Akbar, takbiratul ihram. Anak sepanjang rakaat atau anak duduk berdaham, memang anak tak tahiyat, muka kita sesemua betul-betul selesai semaya. Wei saleh, tak imam paling belakang. Anak pun nak duduk alih tu dekat dengan dia. Anak pun tunduk. Tak boleh tahan, bunyi juga. Dia pun tak kata apa, ikut dia lah. Dia kata budak ni tak payah basuh. Jadi kalau setakat nak beri arahan kepada jemaah semaya betul soft, kita guna istilah bahasa Arab disebut sufu fakum, ataupun sawu sufu fakum, ataupun istawu sufu fakum. Dah sama itu. Nak suruh betul lain semaya. Tapi kalau kita ambuh masuk bab berdaham, lepas tu kata sia-sia semaya, anda rasa macam terik sikit lah. Bahagian tu anda rasa tak apa selesa. Jemaah semaya zuhur masa tu senyap habis putih masjid, anak sore punya suara. Hodok sebelah kita pun berenggai, dia takut dah tak imam marah. Bakal dia tak imam tu backing kali dia. Alah, tak kata apalah. Selesai semaya mai sunat ke apa, tak ada apa tu, okey lah. Cuma ayat ni kadang-kadang kita nak letak peraturan. Dia kena kita tapih-tapih molek dulu. Tak boleh kita nak letak mudah-mudah gitu. Nabi pun pernah berdaham tengah-tengah semaya, nak beri isyarat kepada sahabat dia. Dia gini mudah. Secara kita kata rumus mudah. Jadi kita bila faham rumus ana cerita ni, tuan-tuan tidak akan jadi isu, tidak akan balah dengan orang. Dia gini. Berdaham, kita ambil mazhab Syafi'i mudah. Berdaham bil hajah. Dengan ada satu keperluan yang mendesak, kita bukan sengaja, maka itu dimaafkan, tak apa. 10 kali, kalau 20 kali dengan keperluan, mana memang kita sakit. Kita tak tahan, kita kena buat gitu. Tak apa. Satu pandangan juga dalam mazhab Syafi'i, sakit kau tak sakit kau batal. Ada. Jadi hak taimai tu ayat betul tak? Betul, tapi kita kata pendapat hak kerah. Kalau orang lain buat mai hujah lain lagi kuat hujah lain lagi lah. Bermakna kalau kita ada keperluan boleh. Tapi kalau saja-saja betul-betul hak tu memang tak boleh, hak tu batas semaya. Gini saja penyakit dia, Allahu Akbar. Waktu nak baca teh pula dah. Hak tu memang dak lah. Hak tu tak masuk dalam buku dah. Hak ni keperluan. Maka tak apa. Jadi cerita pasal ketawa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa-masa Nabi ketawa sampai nampak gigi geraham. Jabir bin Samurah berkata, kana fi saqi ataupun saqa, boleh baca kana fi saqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Jadi Jabir bin Samurah kata kedua-dua betis Rasulullah SAW tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Dia cerita betis dulu. Mana betis Nabi ni ngam-ngam dengan tubuh dia. Baginda tidak ketawa, cukup sekadar tersenyum. Ni pendapat pertama. Jabir bin Samurah kata Nabi ni ketawa tak nampak apa kecuali air muka dia tak nampak senyum. Bila senyum nampak gigi. Kalau kita senyum tak nampak gigi, dia jadi senyum hak tak berapa ikhlas. Tuan-tuan senyum tak nampak gigi. Senyum. Tak jadi. Dia senyum ni memang dia tarik pipi. Bila tarik pipi tu buka bibir nampak gigi. Jadi munasabahnya Rasulullah SAW tersenyum dalam keadaan nampak bibir, nampak gigi baginda. Apabila aku memandang Rasulullah SAW, hatiku berkata, betapa hitam pelupuk mata baginda, padahal baginda tidak bercelak. Ni dah cerita mata Nabi itulah, hitam, comel. Jadi Jabir bin Samurah mula-mula dia kata pohon Nabi, betis Nabi. Comel. Maknanya masuk dengan cutting tubuh Nabi. Kemudian dia pun kata Nabi suka dalam keadaan tersenyum. Dan akhir sekali dia kata mata Nabi tu, kelopak mata Nabi hitam. Sedangkan Nabi tidak berceluk.
Hadis ini bertaraf dhaif. Hadis ni hadis dhaif. Dilaporkan oleh Ahmad bin Malik daripada Abbad bin Awam, daripada Al-Hajjaj bin Arthah, daripada Simak bin Harb, bersumber daripada Jabir bin Samurah. Sekumpulan pengumpul hadis mengatakan hadis laporan Al-Hajjaj bin Arthah adalah dhaif. Jadi bila penceritaan berkaitan dengan bentuk Nabi, gapo fizikal Nabi dalam kitab ni, kalau dhaif, kita kena tengok hadis-hadis lain mari cerita serupa ke tak. Kalau hadis lain mari cerita serupa, status hadis tu sahih, maka betul lah. Betul lah hadis tu kita boleh guna pakar. Hal ni dhaif duduk di status dhaif dia lagi. Dia kadang-kadang bila kita sebut dhaif ni, tak semestinya matan teks tu atau konten dia tu tak boleh nak guna dak. Kena tengok hadis-hadis lain mari ada cerita hak lebih kurang sama ke tak. Dan hadis hak lain tu status dia lagu mana. Kalau hadis tu status sahih, bermakna hak dhaif tadi pun kita boleh ambil guna pakar, sebab ada hadis-hadis hak lain hak cerita sama. Dan hak kedudukan dia lebih kuat lagi. Ni kita kata dalam ilmu ulumul hadis atau mustalah hadis. Ada di universiti dan mana belajar dia panggil metodologi pengajian hadis. Kemudian hadis seterusnya, Abdullah bin Haris bin Jaz berkata, "Ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis yang paling masyhur. Ramai orang tahu, iaitu aku tidak pernah melihat seseorang yang tersenyum lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni banyak kali dia senyum. Dalam kehidupan sehari dia banyak dia senyum. Kerana apa? Kita senyum, selain pada senyum tu sedekah. Betul senyum tu sedekah, hadis Nabi ada banyak. Dia senyum ni dia boleh menggalakkan, kita kata dari segi cara kita mikir, psikologi kita mudah sihat. Kalau kita demam, kita cepat sihat. Orang mai ziarah kita senyum, ya kata lagu mana sihat kalau ni, alhamdulillah, senyum dah. Cepat sihat kita. Kalau kata kena berat-berat mudarat ke apa, kita senyum, insya-Allah benda tu jadi kebaikan bagi kita, kekuatan mental dan juga jiwa kita untuk cepat-cepat sembuh. Ada setengah orang ni dia tak cepat sembuh, dia rela sakit lama sikit tak apa, sebab dia nak manja. Nak manja dengan bini, nak manja dengan misi di hospital. Tu boleh pedah belaka. Dia kata tak apa, sakit lama sikit apa, misi lawa. Tapi janganlah tuan-tuan dah. Jangan. Lah ni anda rakyat sungguh. Data 2 minggu lepas lah. Data minggu lepas. Hari ni tak tahulah. 22,000 dah tuan-tuan jangkitan COVID. Kalau kita tak siap pakai mah pun tak apa. Tapi majlis agama kita di Kelantan sudah beri maknanya galakkan untuk pakai mask. Jadi sebaik-baiknya pakai. Sebab kita sudah lalui fasa dulu COVID. Kita dah belajar banyak dah. Kalau demam lagu mana, sakit tekak, sakit dada, sakit gapo, sakit kepala, kita test sendiri. Bila test, kalau kata tak sihat, kita duduk rumah. Jangan cari pasang orang lain. Ni beri mudarat ke orang lain, mai masjid jangan. Nyanyi ke orang lain. Salah-salah hak kena jangkitan daripada kita adalah daripada kalangan warga tua. Ataupun orang ada penyakit kritikal, dia tu kecil manis balik metal semua, tapi boleh mai masjid. Kita kena COVID, kita kelekeh. Dia semaya sebelah kita. Nyanyi tuan-tuan. Ada naik mahkamah tu, kita kira menyebabkan kematian orang lain tu. Pedak lah, tidak menyebab ke. Yalah benda ni Tuhan nak bui kalau kena. Cuma nak yakwi mudah kena COVID ni. Mudah kena. Tak kisahlah hak ambil vaksin kau, hak tak ambil vaksin kau, tu nombor 2 dah tu. Setengah orang hak tak ambil vaksin hak dulu tuan-tuan, hak 2020 dia tak ambil vaksin. Dia bangga sebab dia kata dia tubuh makin mantap, makin sihat. Dok juga. Hak mati muda-muda tak ambil vaksin pun ramai. Jadi benda tu tak nak baca. Sebab data kematian itu tak ada spesifikasi. Ni punca daripada orang ni ambil ambil vaksin, orang ni tak ambil. Dia tak ada, dia tak tubik data lagu tu. Wallah ada sama ada dia tak si tekan ko, dia tak si buat program lagu tu. Kita tak tahu. Jadi lah ni tahu mati ramai. Dunia akhir zaman. Sebab tu Nabi kata sebelum kiamat ni akan berlaku apa? Orang Islam ni akan mati semua.
Yang mana pada hari kiamat, nak kiamat tu hak akan ada mereka hak nama Muhammad, hak nama Abdullah, hak nama-nama bunyi po Islam tapi semaya bel tak tahu mana, masjid pun tak tahu apa dah. Tu berlaku kiamat dah. Ada pun hak masih ada nama Islam, hak ada lagi di masjid, bila bel mari berlaku ni, kita ni insya-Allah kita doa-doa supaya ada ruang lagi untuk kita hidup atas muka bumi ni. Sebab bila berlaku kiamat ni satu benda luar biasa tuan-tuan. Baca Quran kita faham tafsir pasal hari kiamat, surah gapo? Surah An-Nazi'ati Gharqa wan-Nashitati Nashta ka amma yatasaalun ka. Kita baca tu kita tak apa nak faham sebab dia dah kata bumi ni bergulung, tiup pe. Hak tu kita nak imagine macam benda kartun yang berasa deh. Tuan-tuan kena ingat gini lah, hak Quran cerita tu walaupun tuan-tuan tafsir kada bentuk kartun kau kerana dia gua akal kita ni tak faham, tak nampak. Itulah maha dahsyat, luar biasa dahsyat. Nauzubillah. Minta-mintalah kita mati lah ni daripada mati kiamat tu. Kita berkata ya minta umur panjang lah biar dan kiamat jangan. Minta umur panjang kena buh ayat selagi. Kena ada statement minta umur panjang supaya boleh beramal ibadah. Tu tak apa. Minta umur panjang biar dengan kiamat dia nak suruh panjang umur dia jangan. Antara manusia atau muka bumi hok kata nak umur panjang tapi mati juga. Michael Jackson. Dia kata dia nak hidup dalam apa? Tube nitrogen ke apa. Dia buat berjuta tak guna-guna apa. Tu mati lah gitu ya. Talih kita ni dengan mati memanglah satu benda hak pasti. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada berlakunya kiamat depan mata kita. Nauzubillah. Jadi balik pada hadis tadi Abdullah bin Al-Haris bin Jaz. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Qutaibah bin Sa'id daripada Ibnu Lahiyah daripada Abdullah Al-Mughirah bersumber daripada Abdullah bin Haris bin Jaz. Jadi Nabi ni orang yang paling banyak senyum. Banyak senyum. Kita senyum dengan suka pun boleh. Tapi jangan melampau terbahak-bahak tu. Tu tak boleh. Tu wuduh benar lah. Batu program hak jenis jenaka lawak kita boleh tengok tapi kita nilai balik lah ni banyak ke lawak-lawak gitu sebenarnya anda duk tengok lah. Bukan kata tak tengok juga. Anda tengok dia ada konsep ataupun kandungan dia tu. Banyak sangat lucu hayat dia. Ataupun dia ada satu istilah, bukan lucu juga disebut. Apa bias, bukan bias ke apa. Jenis ada ayat tersirat hak dia nak sebut tu. Tu bahaya. Maknanya ada lucu jugalah. Lepas tu suka. Dia kata apa ni pick up line dia ke apa dia guna istilah pick up line. Tak boleh. Tu karut belakang. Jangan galak ke anak kita. Kalau kita sendiri jangan duk tengok. Hak jenis jenaka, jenis show up lagu tu dah. Akhirnya kita jadi mati hati kita duk suka hari-hari. Jadi orang yang tidak serius dalam kehidupan. Hari-hari nak enjoy dengan suka, dengan gelak ketawa, tak ada apa juga. Sebab kita ya. Konten. Okey. Macam tu Haji tanya tu terlalu umum, subjektif. Anak-anak terspesifik lah dia. Dia gini. Konten penyampaian yang boleh menyebabkan kita suka. Memanglah benda tu sekali fikir positif. Tapi kalau dia nak sampaikan benda macam anak rakyat tadi, ada elemen lucu dalam tu. Ada elemen mengaibkan orang dalam tu. Malah ada elemen penipuan dalam tu. Maka benda tu kita kira haram lah. Kadang-kadang elemen penipuan ni tuan-tuan, walaupun tak ada gelak ketawa, hak kita kata perempuan ni duk ngepek dalam media sosial. Paling jelas tuan-tuan tengok dah. Hak ngepek satu-satu produk dia nak jual. Dia wayak ni air ni dia minum dapat khasiat gini macam-macam lah. Lepas tu dia testimoni ada 10 orang kau gapo. Lepas tu marilah orang tu pula tunjuk dia sudah minum air ni, lepas tu sihat tubuh badan apa semua, habis dua botol cik mani turun lalu dia. Kita percaya.
Jadi konten-konten di media sosial dalam bentuk gini, ni penipuan. Nah, padahal produk tu baru hari tu launch, baru hari tu dia rasmi dia start jual dalam online. Dan ni media sosial tuan-tuan. Ada TikTok, ada Facebook, ada gapo-gapo. Dia lah ni kita boleh beli benda tu. Kita kalau ada duit 1,000 ya, boleh beli TikTok, akaun TikTok, hak ada 10,000 orang dah. Anak pun orang offer suruh beli. Nah, dia kata ustaz kalau nak dalam 1,000 kita lah 10,000 follower, lepas tu adalah beberapa ribu like apa semualah. Benda tu boleh jual. Jadi bila benda tu dijual, kita sebagai orang awam ni, di luar daripada media sosial ni, kita tengok ramainya follower dia, kita percaya. Dia kita kata memang barang dia betul tu, muka ramai orang follow dia. Tengok orang like dia beri, benda tu boleh dibeli. Inilah sistem penipuan hak lah ni berlaku. Sama telah hak jenis buat konten-konten laki bini tu. Anda pernah tengok ada satu konten, tuan-tuan faham konten ni ke apa? Anda boleh banyak kali. Konten ni mana isi cerita dia dalam media sosial dia buat tu, hak dia berlakon. Hak ni berlakon tu anda tak tahu, tapi tuan-tuan boleh tengok dalam TikTok ada. Dia laki bini naik atas kereta. Nak pergi mana? Nak pergi ke mahkamah. Untuk apa? Proses perceraian. Naik kereta sekali, dia rayak ke suami dia. Masa tu suami lagi lah, muka perlu jatuh tolak lagi. Dia kata, abang masih boleh pegang tangan lagi. Habis dia malu. Tapi sengih-sengih dua-dua ekor ni duduk main sengih-sengih. Lepas dia kata nak cium pun boleh, nak peluk boleh. Lepas pada naik mahkamah, dia tak ambil lah video dia. Keluar mahkamah, dia ambil video. Dia kata, itulah tadi I dah suruh you peluk cium, you tak nak peluk cium. Lepas tu sengih-sengih gitulah buat dia hanya dua ekor tu. Sini pun kita tengok pelik. Satu isu kita berasa pelik. Kalau tuan-tuan fikir yang kritis pelik. Sebab apa? Yalah hak betul tak betul tu nombor dua. Tapi dia membudayakan seolah-olah kehidupan ni hak aib ke hak tak aib ke ada dalam media sosial berlaku. Sama telah dia mempromosikan budaya untuk cerah tu macam satu benda hak mudah-mudah ada. Cerah ni bukan satu pilihan bagi kita kecuali terdesak. Tapi dia tunjuk macam okey ya cerah ni dalam dia punya cerita media sosial tu. Ini bahaya. Yang menyebabkan kita tengok macam tak ada apa cerah. Hak jual tadi so cara tu. Hak jenis gelak ketawa. Buat video ni siapa orang berasa suka gelak. Kalau konten tu ada faedah, let's say lah kita kata sekuat-kuatnya boleh pahala juga. Boleh pahala, cuma mana tahu. Kalau ada faedah. Tapi kalau sekadar nak beri orang suka lah, kali tak ada apa, kosong. Otak jadi kosong Pak. Kita kata tak ada guna. Hak tu hak dalam media sosial tu ni hak atas masjid kita cerita ni. Anak nak tambah sikit atas masjid. Kita pun kata jemput lah orang ceramah sedap dia. Kau tetai, kau tutai, kau ni tai meja. Duk kata orang tu sesak, orang ni betul, apa macam-macam. Beribu tutai hak main masjid. Malam tu. Subuh esok nak boleh 2 sah pun mampu. Tak ada orang. Tak ada guna juga. Apa tak? Dua benda anak cerita tu. Tapi anak nak kesih di balik sesuatu penyampaian. Kalau kita panggil ustaz, hak memang ada kredibiliti, ada kemampuan, ada memang dia punya, kita tengok ilmu dia. Bila dia share, kesal paling besar apa? Ahli jemaah. Bila? Subuh esok boleh tengok. Tapi kalau hak mari janggut panjang, kau duk kata orang tu sesak, ini sesak, subuh esok dia main 2 sah tu, tak ada. Sebab kesal dia tak ada. Supalah hak dalam media sosial tadi. Duk keping gitu. Kita terpengaruh, hak bodoh ni terpengaruh. Belilah produk dia, belilah gua ni habis. Inilah kita kata bila mana kita menilai akal kita lebih kritis satu-satu benda, kita akan tengok gapo konten dia, kandungan dia dan juga efek dia, kesan sampingan selepas pada tu. Kita tengok suka-suka gelak-gelak dia. Raja lawak. Lepas pada kita tengok gelak-gelak tak ada gapo habis. Jadi dia tidak memberi kesan yang baik pada kita. Adapun benda yang beri kesan yang baik, contoh paling jelas. Tuan-tuan baca Quran, baca terjemahan di satu masa hak memang tenang. Contoh waktu subuh. Selepas pada selesai semaya, habis kuliah subuh, tuan-tuan duduklah beberapa minit, katakan ceramah itu habis awal. Tuan-tuan tunggu masa solat sunat isyraq. 7.19 tambah 15 minit lah katakan.
19 tambah 15 jadi berapa? 7.30 lebih lah kata dia. 7.30 semaya sunat isyraq 2 rakaat, lepas hari tu baca Quran boleh 20 minit ke, tengok tafsir. Masa tu masa paling berkualiti untuk akal otak kita, supaya dia boleh meninggalkan kesan yang baik untuk kita, terutama kehidupan pada hari tu. Itu adalah salah satu cara. Lepas tu kalau kita kecek kita dan kata Allah balik-balik suruh baca Quran, tak, memang cara tu yang tuan-tuan. Nak suruh otak kita ni tidak terkesan dengan hak dunia depan mata kita ni. Dan kalau kita nak ambil media sosial ni tak ada segala benda. Kalau kita duk tengok Facebook lepas tengok 5 minit katakan nak tengok, dia pergi 15 minit, dia pergi 30 minit, dia pergi sejak habis itu lah. Rasa nak kata apalah. Anak pun besok malam-malam ingat nak tengok sebentar. Tengok 10 minit, 20 minit. Kita tak akan nak grab, nak ambil belakang maklumat dari media sosial tu. Nak tahu pasal gua tu, nak tahu pasal gua ni, pasal banjir, pasal semua sebutir dunia nak tahu dengan otak kita ni tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah partition dah otak kita ni untuk gapo? Antaranya untuk gapo tuan-tuan? Untuk kehidupan. Kehidupan mana? Kehidupan akhirat kita. Partition paling besar dia 70% duduk situ. 30% urusan dunia kita. Dah kalau kita nak ambil belakang hak dunia tadi dengar daripada Facebook, buh dalam 30% tu mampu kerah kita. Tak ada kita. Jadi ambil masa ruang betul-betul, baca Quran, baca tafsir. Hak tu lebih berkualiti untuk kehidupan kita. Ataupun kita ambil waktu malam, besok tahajud gapo tu memang kelas A lah kita kata dia. Dia kesan kehidupan seseorang, hak jenis suka semaya malam ni sebenarnya boleh tengok dalam kehidupan harian dia bersama orang luar, bersama masyarakat ke, bersama ahli keluarga dia lebih tenang dan juga dia ada kekuatan jiwa dia. Orang semaya malam ni tuan-tuan. Ada satu cerita, anak nak cerita. Anak tu Haji tanya benda lain, anak lagi letak habis pasal dia tanya subjektif doa, umum doa. Begini, ada satu cerita. Dalam kitab Syiarul A'lamun Nubala. Cerita ni seorang soleh. Dia selalu masuk di setiap kali ada peperangan. Masa tu bukan zaman Nabi ni, bukan zaman Nabi, dia zaman tabi'in. Nama dia Muhammad. Dia selalu masuk perang. Jadi satu masa dia masuk perang, adalah seorang ni tahu bahawasanya Muhammad ni masuk sekali dengan masuk dalam peperangan yang sama. Kerana apa? Kerana Muhammad ni terkenal dengan seorang hak soleh. Seorang hak ibadah memang tip top. Hak orang semua sebut pada zaman tu Muhammad ni orang hak amal ibadah luar biasa. Jadi seorang pemuda ni tahu Muhammad ni masuk sekali dengan medan perang, masuk dalam medan perang ni. Jadi gerakan malam tu nak pergi ke tempat medan perang dan mereka kita kata berehat sebelum start perang pagi esok di satu tempat. Jadi bila mana dia berehat ni, pemuda ni tadi dia cuba tengok Muhammad ni setara mana soleh dia ni. Betul kau orang dok kata dia semaya malam tak je tinggal, Quran tak je tinggal. Dia tengok daripada malam tu tidur pun ramai-ramai. Tiba-tiba dia tersedar pada waktu tengah-tengah malam. Dia bunyi kaki sering. Tengah malam dalam keadaan hutan tebal. Gelap gelita. Jadi dia pun curi tengok. Dia memang nampak betul. Nampak memang susuk badan inilah Muhammad. Muhammad pun jalan-jalan masuk dalam hutan. Pemuda ni pergi engekor dia. Siapalah boleh nampak dengan jelas Muhammad ni. Tapi Muhammad tak nampak dia. Dia pun dengar apa semua Muhammad baca Quran, Muhammad semaya, Muhammad berdoa pun jelas dia dengar. Tiba-tiba masa dia dengar tu dia terseret kaki dia, pemuda ni. Jadi menyebabkan Muhammad ni paling dan nampak dia. Jadi Muhammad bertanya, mu ni apa benda ni, mari ikut aku ni. Kenapa ni? Sedangkan pada masa tu sebelum Muhammad tanya, tak ada lupa cerita. Sebelum Muhammad tanya tu, pemuda ni dia dengar Muhammad ni berdoa dengan satu doa. Muhammad doa dia kata, ya Allah, aku minta dengan mu 3 perkara, 2 perkara mu sudah beri ke aku, hanya 1 perkara lagi mu tak beri ke aku. Tiba-tiba Muhammad pun dengar kaki kami ni Muhammad paling. Muhammad tanya, buat apa ni mu ikut aku ni? Anda dia putus daripada doa dia. Pemuda ni pun kata tak apa,
Aku dengar orang cerita bahawasanya mu ni seorang soleh, amal ibadah cukup luar biasa. Dan aku nak tanya mu berdoa kepada Allah tadi, mu kata mu minta 3 dengan Allah, 2 Allah berisa, Allah tak beri tu gapo? Mu kena cerita ke aku. Kalau tidak aku cerita ke orang luar, aku pernah tengok mu beribadah gini apa semua. Muhammad dia kata jangan cerita ke orang. Benda tu aib bagi dia aku. Mana aib dia berasa malu dia dengan Tuhan, takut jadi tak ikhlas kerana orang duk bakit bisa dia ni. Dia kata jangan cerita ke orang. Pemuda ni kata tak apa, aku tak akan cerita dengan syarat mu cerita ke aku. Gapo dia sah lagi hok mu kata Allah tak beri kepadamu, Allah tidak mustajab doamu lagi. So tu gapo? Dan aku tak akan cerita kepada orang kecuali selepas mu mati baru aku cerita. Hok gapo dia aku jumpa dengan mu malam ni. Jadi Muhammad ni pun sebuah salah. Akhir dia kata gini, wahai pemuda, sesungguhnya aku minta dengan Allah 3 perkara. Yang pertama, aku minta kepada Allah supaya Allah tanamkan dalam diri aku ni sifat berani. Dan Allah beri aku berani. Mu boleh tengok tadi, aku heret tubuh aku bangun, aku masuk dalam hutan gelap ni, dengan hutan tebal, mu boleh ikut aku. Mu boleh nampak aku dalam keadaan ni. Kalau orang tidak berani tak boleh nak buat lagu ni, dia kata. Allah sudah beri kepada dia keberanian. So, yang kedua, Allah sudah beri kepada aku syahwat aku ni sentiasa terkawal. Bila mana aku tengok seorang tina, aku tak ada keinginan apa-apa kecuali bila mana aku ditakdirkan untuk bertemu isteri aku ya. Kita tu tokak ali penimpala. Enggak ada cari tiket bah balik. Dia bila jumpa ya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan syahwat bersama dengan isteri dia. So lagi aku minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu supaya Allah hilangkan perasaan ngatuk aku ni. Hak tu aku tak boleh lagi. Sebab tu aku heret tubuh aku mai semaya ni pun aku sentiasa berasa letih ngatuk. Betul apa tak? Jalan cerita dia bahawasanya orang ni bila dia mengisi kehidupan dia dengan amal ibadah, jadual harian dia 70% kehidupan amal ibadah, maka dia mudah hidup. Dan dia berasa Allah sentiasa ada connection dengan dia, ada hubungan dengan dia. Kalau tidak, kita berasa macam kita dengan manusia nak tunjuk ke orang belakang. Sebab tu hak dalam media sosial tadi tuan-tuan, dia sudah londeh ke diri dia, dia sudah telanjir ke pakaian dia biar orang tengok belakang dah. Maknanya kehidupan dia dah letu kan. Dia hendak nipu orang macam-macam dalam Facebook, dalam TikTok. Lagu tu ya kehidupan dia. Hak kelas-kelas ustaz pun ramai. Dalam TikTok ni jangan main-main. Ustaz pengikut 100,000 pun ada. Ada satu kisah lagi. Seorang pemuda di Saudi, anda lupa nama apa, anda dengar ni pun terbaru dalam sebulan 2 ni. Dia punya follower dia dalam media sosial lebih daripada 5 juta follower dia di kawasan Timur Tengah. Jadi satu masa dia jumpa dengan sain dia tak ada nak buat, dia duk main tekan-tekan ni. Tapi dia koyak satu patah berkata pada sain dia kata, aku tak ada segi masa nak urus kehidupan aku. Aku agak tertekan. Ayat tu ya dia koyak ke sain dia. Kemudian beberapa hari selepas pada tu, dia naik di satu bangunan tinggi, dia nak terjun. Sebab dia rasa dia naik makin tinggi, dia rasa makin rendah. Ni kepala otak dia sudah serabut dah dengan media sosial, kita kata. Sudah penuh dah dengan media sosial. Akhirnya bila dia terjun tu dia pun teringat ada seorang saing lagi dia tak tanya. Ada seorang saing lagi dia tak tanya pasal diri dia ni stres ni. Dia pun telefon saing dia, alhamdulillah saing dia ni faham. Dia kata mu jangan terjun, mu jangan buat keputusan bunuh diri tu. Mu ni ada penyakit, mungkin apa ubat ni. Jadi dia pun step down, kemudian saing dia mari bawa pergi klinik lalu. Bila didiagnose di klinik, rupanya dia ada masalah pada sistem saraf otak. Jam otak tu 5 juta follower. 5 juta follower ni faham tak? Kalau tu ada barang air. Tu buat air ni ya buat stiker ni. Buat stiker, tepek stiker tu 5 juta follower ni nak tahu setara mana? Saya jual air ni. Air ni boleh menghilangkan penyakit jatuh. Berapa dia ratio dia? Jualan akan berlaku. Ratio pada peningkatan jualan 5%.
5% wajib akan laku. Kalau 5 juta, 5% berapa orang beli? Kalau kata 10%, berapa tu Haji? 5 juta, 500 dia, 500 ribu. Bermakna 250 ribu orang akan beli. Bagi hak dia nipu ni. Itulah. Sebab tu dia mau ni nak ramai pengikut dalam Facebook. Dia mudah nak jual. Bukan dia nak tunjuk suka-suka ya. Poin dia nak jual satu-satu produk. Dia nak mempengaruhi satu-satu produk. Isolah kita. Ada ya. Okey, cukup pasal media sosial. Jadi kena kawal diri kita. Dan kalau kita nak buat video-video tu, pastikan video ada manfaat. Media sosial ni paling bagus ke apa? Ana wayak deh, so rasio. Dia boleh jadi juga hak Nabi kata sedekahun jariyah. Hak tu memang tu boleh. Nabi kata iza mata ibn adam in qata amalu illa min salasah. Bila mati seorang anak ada, hanya dia boleh mengiringi dia tu 3 perkara ya. Sedekahun jariyah, ilmu yantafi'u bih, wa waladun salih yad'u lah. Sedekah jariah. Caranya gano tuan-tuan, daripada mengarut dalam TikTok, Facebook, buat account, setiap video pendek tuan-tuan upload. Video agama upload. 10 orang tengok, 10 orang tu akan salur jana pahala pada tuan-tuan. Dalam 10 orang tu seorang ambil manfaat betul-betul, seorang tu boleh jana pahala pada tuan-tuan. Bila? Selama-lamanya. Kalau account kita hidup 10 tahun kita boleh jana pahala. Anak pun ada TikTok ni. Anak buat TikTok. Tapi kita kecil suka-suka ni. Anak buat TikTok, anak ceramah saja. Ceramah. Tak ada benda lain. Sebab kita ada keperluan juga nak ikut apa dia ada di TikTok tu. Kita pun ada keperluan nak beli barang itu juga. Jadi kita kena bijak sana. Hak alik kita pelepah hak molek. Hak alik mari ni ikut dia. Kita tapih-tapih ya. InsyaAllah kita akan boleh manfaat. Kemudian hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Haris berkata, "Ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman." Tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya senyuman. Jadi Nabi ni senyum sajalah. Setara mana senyum tu? Tengok atas kih. Sebab ada kih Nabi suka siapa nampak gerah dia. Kemudian hadis seterusnya, Abu Zar melaporkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar, yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sigharu dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. Ni panjang, ni hadis ni sedap sikit. Jadi dia katakan Rasulullah SAW berkata daripada Abu Zar Al-Ghifari sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama masuk surga dan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Pada hari kiamat nanti, seorang dipanggil lalu perintah diberikan kepada malaikat, tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecil yang sudah dia lakukan dan sembunyikan dosa-dosa besarnya. Orang itu akan ditanya oleh malaikat, pada hari sekian engkau melakukan ini, dan orang itu mengakui semuanya. Dia tidak memungkirinya. Pada masa yang sama dia juga berasa bimbang dengan dosa-dosa besarnya. Selepas itu perintah yang selanjutnya kepada malaikat, berikan kepada dia pahala kebaikan bagi menggantikan setiap kesalahan yang dilakukannya. Orang itu berkata, sesungguhnya masih ada lagi dosa-dosaku yang tidak diperlihatkan lagi di sini. Kemudian Abu Zar berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajizuhu. Pada masa itu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa sehingga ternampak gigi geraham baginda. Ni nampak gigi geraham. Nak nampak gigi geraham ni agak-agak ngangur kodok mulut. Situ tuan-tuan boleh fikir dah. Kau Nabi suka-suka Nabi tarik pipi tunjuk geraham. Dah, memang nampak. Maknanya Nabi dalam keadaan ngangur. Ni cerita ke apa ni? Dalam hadis ni dia kata gini. Ada seorang hamba Allah ni, akhir sekali nak masuk ke syurga. Allah mari ambil dia pada neraka. Bila mana
dosa-dosa dia tu sudah diolah menjadi, kita kata, pahala. Jadi pahala. Dia pun tanya, bagaimana dengan dosa-dosa besar aku tu? Seolah-olah dia kata moga dosa kecil ni jadi amal kebajikan dah. Lagu mana dengan dosa-dosa besar tu? Nabi pun suka. Dengan maksud Nabi nak ayat bi, cerita nak ayat bi dengan maksud Nabi nak kata jangan harap sangat dosa besar tu boleh tukar jadi kebaikan. Takut kekal dengan dosa tu lagi. Jadi Nabi pun suka. Abu Zar pun nampak gigi Nabi, geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni adalah pattern yang kedua, iaitu pattern pertama Nabi senyum saja nampak gigi, pattern kedua boleh nampak siapa gigi geraham. Tapi kita tak dengar lagi hadis orang cerita Nabi suka siapa bunyi suara terbahak-bahak. Itu tak ada dah. Jadi insya-Allah sampai setakat tu dulu kita. Sambung minggu depan pula dah. Hadis seterusnya daripada Jarir bin Abdullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.